UMNO anggap PKR dan Amanah tidak layak berpolitik di Johor. Firdaus Wong diarah padam video ajar remaja tukar agama. Ahmad Samsuri nafi hubungan PAS dan Bersatu retak. Warisan yakin menang jika tanding kerusi pernah dimenangi. Samakan Malaysia dan Korea Utara, Tun Mahathir dakwa rakyat dipaksa kunci mulut. GISB bakal diambil tindakan, Majlis Agama utamakan jenayah syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. PKR dan Parti Amanah Negara seperti lebih sudu daripada kuah dalam kerajaan perpaduan, terutama apabila melibatkan soal tuntutan jawatan dan kuasa di Johor. Pemimpin UMNO Datuk Nur Jazlan Mohamad menjelaskan Johor bukan kerajaan negeri yang ditubuhkan atas persefahaman kerajaan perpaduan, namun ia berlaku lebih daripada kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Pulai, Johor tidak terikat secara langsung dengan kerjasama BNPH itu sama seperti Kerajaan Negeri Sarawak. Menerusi laman catatan di Facebook, beliau menyelar PKR dan Amanah kerana menjadikan Kerajaan Negeri Johor seperti pasar borong yang menuntut pelbagai jawatan seperti Exco, malah sehingga ke Ketua Kampung meskipun hanya mempunyai satu kerusi Dewan Undangan Negeri. Selain itu, beliau turut berpandangan PKR dan Amanah juga bukan parti yang penting dan layak untuk berada sama taraf dalam poker politik. Tambah beliau, dalam kerajaan perpaduan, hanya UMNO dan DAP merupakan pemain utama dan menguasai meja poker disebabkan mempunyai kekuatan ahli, penyokong dan jentera. Sehubungan itu, katanya PKR dan Amanah perlu sedar mereka tidak mempunyai kelebihan tersebut, justru tidak patut untuk duduk bersama di meja poker. Pendakwah selebriti Firdaus Wong mendapat perintah sementara daripada mahkamah untuk memadam video TikTok yang didakwa mengandungi nasihat berhubung penukaran agama rahsia melibatkan kanak-kanak bawah umur. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan 8 plaintif untuk perintah injunksi ex parte bagi mengekalkan status quo dalam saman yang sedang berjalan. Menerusi Malaysia Kini, peguam pihak ibu bapa M. Viswanathan mengesahkan keputusan Hakim Amarjit Singh yang mengeluarkan perintah tersebut pagi tadi. Menurut peguam itu, mereka kini sedang dalam proses menyerahkan salinan perintah sekatan berkenaan kepada Firdaus. Menurut salinan afidavit sokongan, seorang bapa berkata beliau amat resah dan risau untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Bapa tersebut berpendapat kegagalan untuk mencegah penukaran agama rahsia ini boleh membahayakan anak-anak mereka secara fizikal dan mental. Pada bulan Jun lalu, Firdaus didakwa memuat naik video di TikTok yang menunjukkan dia menasihati seorang lelaki tentang cara mengendalikan permintaan untuk memeluk Islam daripada beberapa remaja. Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar menafikan hubungan Perikatan Nasional khususnya PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia berada dalam situasi yang rapuh. Ahmad Samsuri bagaimanapun berkata setakat ini tiada perkara serius yang berlaku sehingga boleh menjejaskan hubungan kerjasama antara parti komponen dalam PN. Beliau yang ditemui pemberita menjelaskan bahawa sesebuah organisasi pasti mempunyai perkara-perkara yang perlukan pelarasan dari segi fahaman sambil menegaskan parti itu sedang memperkukuhkan muafakat. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai desas-desus hubungan yang hambar dalam PN sehingga menyebabkan kekalahan yang teruk di pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota di Johor pada Sabtu lalu. Mengulas lanjut, Ahmad Samsuri menyatakan setiap PRK yang diadakan tidak melambangkan kekuatan sebenar mana-mana parti selain tidak mewakili sepenuhnya suara rakyat di peringkat akar umbi.
Sebelum ini, media melaporkan krisis dalaman PAS dan Bersatu menjadi antara penyebab PN kalah teruk dengan majoriti lebih 20,000 undi kepada BN dalam pilihan raya kecil PRK Mahkota Johor pada Sabtu. Warisan mengesahkan akan bertanding di semua kerusi yang pernah dimenangi pada pilihan raya negeri Sabah lalu. Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal berkata, setakat ini belum ada keputusan parti itu bertanding di kesemua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri pada PRN akan datang. Justru pihaknya kini sedang membuat penilaian dan pertimbangan dari segi kedudukan, kekuatan dan kebolehan di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Sembang Santai bersama media, dan dalam pada itu Muhammad Syafi beri bayangan bahawa tanpa kerjasama juga boleh memerintah kerajaan. Untuk rekod, Warisan sebelum ini memenangi sebanyak 23 kerusi DUN pada PRN 16 yang lalu. Kestabilan dan keamanan negara dapat dicapai sekarang ini kerana rakyatnya dinasihat supaya tidak bercakap. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak relevan kerana rakyat tidak boleh berkata apa-apa tentang kerajaan. Akibat dari itu, beliau mendakwa rakyat yang ditindas oleh kerajaan terpaksa kunci mulut daripada mengeluh. Dalam kenyataannya, beliau membangkitkan isu 3R dan MOU yang dilaksanakan oleh kerajaan adalah berfungsi untuk menutup mulut ahli parlimen supaya tidak membuat sebarang ucapan kebencian. Tun Mahathir turut mendakwa keistimewaan untuk bersuara secara bebas di parlimen juga sudah hilang dan akan digantung keahliannya selama 6 bulan. Tambahnya, media sosial juga harus dilesenkan supaya mereka tidak membuat bising dan keamanan dan kestabilan akan menjadi sama seperti di Korea Utara. Beberapa pihak berkuasa agama Islam telah mengambil tindakan terhadap pengikut GISB Holdings Sdn Bhd yang disyaki terlibat dengan pelbagai kesalahan jenayah. Sebelum ini, Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, memaklumkan telah menahan 108 individu dikaitkan dengan syarikat itu yang dipercayai terlibat dalam jenayah syariah membabitkan akidah, pungutan khairat tanpa kebenaran dan perkahwinan. Pengarahnya Datuk Muhammad Syahzihan Ahmad berkata hasil siasatan JAIS terhadap kesemua suspek mendapati wujud beberapa fakta mengenai amalan dan kepercayaan mereka yang bercanggah dengan fatwa yang dikuatkuasakan. Seterusnya, Majlis Agama Islam Negeri Johor pula menubuhkan jawatan kuasa khas pemurnian pengikut-pengikut GISBH yang berperanan merangka gerak kerja pemulihan akidah. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata, jawatan kuasa itu turut menyelaras pendidikan persekolahan, penempatan dan bantuan yang boleh disalurkan kepada anak-anak pengikut GISBH. Sementara itu, Kerajaan Negeri Terengganu akan meneliti dari sudut perundangan terlebih dahulu sebelum mengendalikan urusan sitaan terhadap premis perniagaan milik GISBH. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar berkata, proses itu akan mengambil sedikit masa kerana perlu merujuk pihak berkuasa agama dan undang-undang sebelum melaksanakan langkah seterusnya. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nutstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nutstep Malaysia dan subscribe YouTube Nutstep TV. Nutstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.